Kita ada satu lagi produk daripada usahawan anak tempatan Negeri Sembilan. Oh, ini sedap ni. Telur itik masin ni. Ini Telur makan itik pula masin dengan masak lomak. Ya Allah. Ataupun Ika makan dengan nasi putih panas-panas. Oh, bertambah-tambah Ika. Ke nak makan dengan kari kepala kambing? Itu sekejap lagi. Okey, telur itik masin ini namanya daripada Azwan Farm. Jadi hari ini kita nak temu bual seorang usahawan belia from zero to hero. Okey, saya kenalkan terlebih dahulu. Di sebelah saya Azwan Zainuddin, pemilik perusahaan telur masin. Assalamualaikum. Kalau kita lihat from zero to hero itu. Tapi sebelum itu mungkin boleh kenalkan diri terlebih dahulu, Cik Azwan. Okay. Assalamualaikum semua para penonton. Nama saya Azwan bin Zainuddin, merupakan pengusaha telur itik mentah dan masin di Kampung Kayu Ara, Seremban, Negeri Sembilan. Umur saya 33 tahun. 33 tahun, muda lagi tapi sudah pun berjaya. Okey, untuk makluman penonton, segmen kita kali ini adalah segmen untuk kita memberi motivasi kepada usahawan-usahawan muda dan termasuk juga bagi usahawan tani di luar sana kerana pertanian itu adalah perniagaan. Kita nak belajar daripada Encik Azwan bagaimana dia boleh berjaya dalam bidang pertanian. Okey, bagaimana dari segi permulaannya berjinak-jinak dalam bidang ini? Bidang ini, okey. Sebenarnya bidang ni bermula pada awal negara kita ni dilanda COVID-19. Okey, sebelum ni background saya adalah pengusaha restoran. Yang mana perusahaan tu tidak dapat bertahan dan almaklumlah COVID kan. Waktu zaman COVID ni banyak bisnes tutup dan rata-rata penduduk di Malaysia ni ada banyak masa sebenarnya di rumah. Jadi saya menggunakan masa tu mencuburi bidang peternakan itik penelur ni. Okey. Kalau kita boleh lihat trend perniagaan di Malaysia, apatah lagi untuk anak-anak muda, kebanyakannya tu jurus ke arah kosmetik, pakaian kan. Tapi kenapa Macam Azwan memilih kepada bidang ini, telur masin ni? Okey. Masa saya berniaga restoran dulu, saya melihat bahan-bahan asas ni sebenarnya sangat senang dijual dan potensi pasaran dia sangat luas berbanding dengan produk-produk yang kosmetik, minyak wangi semua ni dia mengikut trend. Dia ada satu musim di waktu puncak dan ada satu musim dia jatuh ataupun dia flow saja. Jadi saya memilih bisnes peternakan itik penelur dan produk telur masin ni adalah disebabkan dia barang keperluan asas yang mana di semua peringkat pengguna menggunakannya. Maknanya isi rumah, peniaga restoran, pemborong, pasar raya, dia sangat luas. Okey, cukup menarik. Sepasti sebelum mencapai kejayaan ni pasti banyak liku-liku yang dilalui dalam kehidupan, dalam perniagaan. Jadi apa antara cabaran-cabaran terbesar yang dilalui oleh Azwan sendiri untuk mengembangkan perniagaan dan apa solusi pada akhirnya? Okey, sebenarnya waktu zaman COVID tu kita memang tak ada income apa-apa pun. Dengan bermodalkan masa tu, orang kata hidup dan matilah perjalanan tu kan. Saya cuma ada RM5,000 je masa tu. Di waktu COVID tu, kita mula dengan 100 ekor itik penelur masa tu dan ternyata di waktu ketika itu modal yang RM5,000 tu tak cukup. Di awalnya lah. Dan pada waktu COVID tu ada pelepasan sikit lah. Maknanya PKP, lepas tu ada kelonggaran. Dan apabila kita dah putus modal, tak ada bantuan daripada mana-mana pihak, saya sendiri menjadi driver part time, mesej rumput rumah orang, potong pokok untuk mencukupkan modal permulaan tu. Okey. Itulah dalam apa jua perniagaan, tidak kiralah apa produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Yang paling penting sekali ialah dari segi pemasaran. Jadi untuk macam Azwan sendiri bagaimana? Okey, alhamdulillah lah di waktu COVID tu juga dia banyak mengubah orang kata perniagaan saya ni. Okey. Di waktu COVID tu ramai orang ada masa banyak dia menggunakan platform Facebook, TikTok, YouTube. Dia ada banyak masa untuk menonton media-media sosial. Jadi pada ketika itu saya membuat platform YouTube dan Facebook page. Masa tu
itulah. Dan kita mula grow pengiklanan, pemasaran kita daripada situ. Create kita punya nama Azwan Farm ni melalui platform-platform tersebut. Dan pada ketika itu juga boleh kata saya sekarang telah menjadi Google YouTube Partner Program yang mana kita mendapat pendapatan daripada YouTube juga. Daripada platform tersebut saya mengajar orang untuk menternak itik penelur. Mengembangkan perniagaan sendiri, kemudiannya memberikan manfaat ilmu pengetahuan kepada orang lain. Alhamdulillah. Okey, kita nak bercerita juga berkenaan dengan sijil yang telah pun diperoleh, iaitu baru-baru ini Azwan telah mendapat penganugerahan ikon usahawan. Mungkin boleh cerita sikit berkenaan dengan sijil tersebut. Okey, sijil ni kita dapat atas dasar sebelum ni kita penerima usahawan cottage halal Negeri Sembilan, yang mana Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam telah mewujudkan satu program yang mana membantu usahawan-usahawan di rumah yang ada produk dan ingin mendapatkan sijil halal Malaysia. Tapi dia mengikut syarat-syarat yang standard lah untuk mendapatkan halal ni, dari segi ramuan dan sebagainya. Jadi setelah kita menerima sijil halal tu tahun lepas, kita telah berlaku peningkatan daripada segi jualan daripada 5,000 kepada 50,000 sebulan sekarang. Dan sekaligus Jabatan Hal Ehwal Agama Islam mengambil saya sebagai ikon usahawan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam lah under cottage halal Negeri Sembilan. Satu penjelasan yang sangat baik, kerana apa, ramai usahawan di luar sana yang tidak mengambil berat mengenai isu halal ini. Bagi mereka okeylah, tak apalah, kita orang Melayu, orang Islam buat halal lah tu. Tak perlu ada sijil pun tak apa. Betul. Tapi seperti mana yang Azwan katakan tadi, ianya sebenarnya boleh lagi meningkatkan penjualan dan boleh juga jual di luar negara kan, lagi betul. memudahkan. Okey, bila bercerita mengenai usahawan ini, dia tak boleh masuk sembrono, masuk begitu-begitu saja. Mesti ada strategi yang dilakukan. Macam Azwan, apa yang boleh dikongsikan untuk usahawan muda di luar sana? Sebetulnya pertanian ni semua ramai orang nak buat, tapi dia tidak mengkaji dulu potensi pasaran, kawasan, lepas tu modal. Jadi kebanyakan yang saya jumpa sebab kita ada platform YouTube tadi tu. Jadi ada orang hubungi kita untuk buat perniagaan yang serupa macam saya ni lah. Tapi alhamdulillah sekarang kita ada 90 orang sahabat peternak seluruh Malaysia yang telah kita kumpulkan dalam satu grup, yang mana kita ajar mereka ni kesilapan-kesilapan yang pernah saya lalui dulu, dan alhamdulillah ada yang sukses lah. Antaranya di Temelur Pahang, di Melaka, di Kuala Pilah pun ada seorang lagi lah. Cukup menarik. Okey, apa hala tuju ataupun perancangan yang akan datang untuk Azwan sendiri dalam perniagaan? Okey, dalam perniagaan peternakan itik penelur ni, saya di base Kampung Kayu Ara kan. Sebenarnya di Negeri Sembilan ni kita termasuk daerah Seremban dan Port Dickson ni, dia dalam Malaysia Vision Valley 2.0. Yang mana sekarang kita hadapi adalah kekangan, yang mana kawasan tapak penternakan saya tu hanya boleh menternak sehingga tahun 2040, yang mana kawasan Seremban dan Port Dickson ni akan ke arah pembangunan ataupun industri-industri negara maju seiring macam Kuala Lumpur. Dia punya target plan lah. Bagi para penonton yang inginkan kepastian, boleh Google Malaysia Vision Valley, boleh dapatlah, boleh baca kat situ. Okey. Untuk yang terakhir kalinya, mungkin boleh berikan sedikit kata-kata nasihat dan juga motivasi kepada mereka yang di luar sana yang ingin menjadi seperti Azwan ni. Okey. Yang pertama, ilmu mesti ada dululah sebelum memulakan perniagaan. Ada modal, ada duit, ada usaha, belum tentu jadi. Jadi kalau boleh sebelum membuat apa-apa bisnes ataupun nak join bisnes apa-apa pun, kalau boleh dapatkan sedikit sebanyak, orang kata mesti ada berkaitan dengan apa yang kita nak buat tu, agar tidak kita mengalami kerugian. Dan buat orang yang baru nak mencuburi bidang peternakan ni, khususnya kepada usahawan-usahawan graduan yang baru, kalau boleh carilah mentor-mentor dulu, dan jangan malulah untuk join. Walaupun saya sendiri adalah dari kelulusan pelukis plan kejuruteraan mekanikal, kita ceburi bidang peternakan, tak ada apa masalah pun. Sebab apa? Bidang peternakan ataupun pertanian ni sebenarnya pendapatan dia sangat lumayan kalau kena dengan cara dia, kena dengan volume dia. Itu yang ingin kita
kita highlightkan, kita ketengahkan, iaitu pertanian ini adalah perniagaan dan pertanian ini boleh membawa keuntungan yang lumayan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Azwan Zainuddin, pemilik perusahaan Telur Masin, atas motivasi khususnya kepada usahawan-usahawan tani di luar sana.